Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, fiqh yang sistematik yang tersusun ini dalam mazhab Syafi'i, di dalam bab Al-Ijarah. Apa makna Al-Ijarah? Kontrak ataupun akad sewa. Kita banyak menyewa, sewa menyewa ni memang berlaku di kalangan kita. Tapi dari segi hukumnya boleh jadi tidak jelas. Sama ada kita pandai ataupun tidak pandai. Dua-dua tu ya. Dan kita telah bahas panjang tentang ta'rif dianya. Ta'rif sewa ni, ijarah mengikut bahasa Arab, ialah merujuk kepada bayaran yang diberi kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ia disebut juga dengan nama ajrun atau ujrah. Jadi bayaran belakanglah tu. Jadi kita telah tetapkan bahawa ujrah sewa ni sah menurut syaraknya, berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Kemudian perbincangan kita pada kali ini iaitulah di dalam jenis dan syarat penyewaan. Dia panggil aqsamul ijarah wa syurutuha. Syarat-syarat nak sewa, nak penyewaan ini dan jenis-jenisnya. Kalau jenis ni sewa ni, bagaimana syarat dia? Jadi setiap benda itu berbeza. Kerana sewa ni terdapat dua jenis akad sewa. Jadi tak sama. Yang pertama dipanggil sewa barangan. Yang kedua sewa jaminan. Bahasa Arab kata ijaratu ainin wa ijaratu zimmatin. Ijaratu ainin, sewa barang senang. Kita tunjuk aku sewa lori mu. Sama saja. Sewa lori. Itu dipanggil ijaratu aini. Tunjuk barang tu. Ijarat jaminan tak. Saya nak sewa lori mana-mana tak kira. Yang pentingnya muakad barang ni atas sana. Harga dia nya RM200. Ikut dia nak sewa lori mana, lori kau trailer kau nak mari kau. Yang penting dia akad benda tu pergi. Itu dia panggil jaminan. Jaminannya buat benda tu. Laksanakan tugas. Itu jaminan. Jadi setiap dua perkara ni berbeza pula dari segi syarat dia. Kita tengok apa syarat dia. Yang pertama sewa barangan, ijaratu ainin. Ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi daripada barangan tertentu. Jadi benda tu sendiri jadi bahan dia. Contohnya pemilik berkata, saya sewakan rumah ini kepada anda, rumah ni aku sewa kamu. Sah. Atau sebuah kereta yang dikenal pasti oleh kedua-dua pihak. Kereta ni nombor sekian. Atau seseorang menyewa, mengupah orang tertentu untuk sesuatu kerja. Sewa orang ni buat rumah. Atau menjahit baju yang tertentu. Jadi ini khas kepada kerja tu saja. Dan orang pun tertentu, barang tertentu. Itu sesat dia panggil ijaratu ainin. Buat satu benda yang khas, yang sudah ditetapkan. Satu lagi dipanggil ijaratu zimmatin. Jadi kalau nak suruh mudah faham, tulis istilah Arab tu tepi kitab. Barulah bila kita balik cerita, kadang-kadang bila kita baca kitab Jawi, kitab lama tu, dia tak ada sewa jaminan, sewa ni tak tulis. Dia tulis istilah kitab Jawi, dia kekalkan istilah Arab. Sebabnya orang boleh baca kitab Jawi ni, biasanya dia kena faham istilah bahasa Arab tu. Kalau tidak, letih pakai dia. Pasal itulah orang duduk berpantul lah. Dia kata kalau belajar hak lain tu, belajar bab semaya, bab apa tu, ustaz faham. Kalau anak murid tak faham pun. Tak tahannya kalau belajar bab muamalat ni, kadang-kadang dua-dua tak faham sekali. Hak tu letih sekali. Sekali dengan ustaz pun tidak faham juga. Ni hak berat. Jadi kita tengok sini, ijaratu zimmatin, sewa jaminan. Bagaimana cara dia? Ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi melalui jaminan pemilik. Orang ni jamin, aku beri kamu. Contohnya penyewa menyewa ataupun mengupah seseorang untuk menghantarnya ke suatu tempat, menggunakan sebuah kereta yang dinyatakan sifat-sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya. Saya nak pergi tempat ni, kereta mewah, nak Mercedes ke nak apa dia kereta. Dia kata tak apa, kita akan hantar mari. Ataupun sekarang ni kita beli tiket kapal terbang lah sebenarnya. Aku nak naik kapal terbang. Jenis kapal terbangnya emas ke, air Asia ke apa jenis.
Ini cara dia. Jadi kita tak kira nak hak kau terbang lagi pun. Yang penting kita naik sampai tepat. Atau menyewa sebuah kereta yang dinyatakan sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya untuk tempoh tertentu. Jadi nak beri sewa pada kita masa yang tetap. Contoh lain, pengupah menetapkan suatu kerja yang perlu dilaksanakan dengan jaminan orang yang diupah. Saya nak buat benda ni, ya saya setujulah. Ikutlah bila mana cara dia pun. Contohnya membuat binaan atau menjahit pakaian atau sebagainya yang tidak tayin. Kalau kata nak jahit baju ni, itu dia panggil ain. Benda ni buat. Hak ni nak jahit baju. Baju mana? Apa benda? Jadi tak jamin lagi. Yang penting 10 lah ke apa ikut. Itu dia panggil yang belum ada, boleh kita tetapkan satu benda. Sewaan ataupun upah jenis ini diguna pakai oleh pelbagai perkhidmatan pengangkutan hari ini. Memang dah yang kedua ni orang tak pakai, setuju. Sewa ini merujuk pada perkhidmatan yang dinyatakan ciri-cirinya melalui jaminan pemilik, bukan perkhidmatan yang diperolehi daripada barangan tertentu. Tapi kalau kita duduk kapur ni memanglah. Kalau sewa kereta tu ya ada pocik tu pun. Ada teksi lain. Tak ada dah. Tapi kalau kita pergi ke bandar besar, syarikat. Bukan kereta dia ada 100 buah, 1000 buah ada. Awak nak kereta mana? Jenis apa? Nak pergi ke mana? Naik ikut susunan, tak ada apa, tak ada masalah. Yang penting dua-dua tu jadi. Cumanya bagaimana kita nak tengok syarat dia? Ini hendak mengajinya. Hak cara saat ni tu memang kita sudah buat, tapi syarat dia macam mana? Yang pertama sekali perbincangan tentang syarat sewa barangan, ijaratu aini, itu macam mana syarat dia? Yang pertama, barangan yang disewa mestilah ditetapkan. Kalau kita sewa satu benda, mesti tetap. Ni tunjuk dia. Ataupun kalau kereta, nombor berapa? Kalau rumah, hak mana tunjuk. Jadi itu pasal sebab kita dah tetapkan. Tidak sah menyewa salah satu daripada 2 buah kereta seperti yang dibincangkan sebelum ini. Saya akan beri hak mana-mana, tapi sedangkan dia sewa ain, sewa benda tu. Yang kedua, syarat yang kedua, barangan yang disewa mestilah wujud dan dipamerkan di hadapan kedua-dua pihak ketika mengadakan akad sewa. Bila kita dah akad sewa tu, biar benda tu ada sekali. Jika pemilik berkata, saya sewakan rumah saya atau kereta saya atau baju saya, sedangkan mereka tidak berada di rumah tersebut, ataupun kereta atau baju tersebut tidak dipamerkan dalam majlis akad tersebut tidak sah. Kecuali jika kedua-dua pihak telah melihat barangan yang akan disewa sebelum majlis akad, dan barangan tersebut biasanya tidak mengalami apa-apa perubahan dalam tempoh tersebut, maka akad ini sah. Jadi tidak payah, cumanya ada sedikit cara, tengok dulu. Lepas tu baru dia buat akad. Biasanya orang tak buat akad di tepi jalan dah. Dia buat di pejabat, dia buat di mana. Kadang-kadang pejabat tu perlu tikak naik. Tapi tengok dulu bagai tu. Tidak jadi masalah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, penggunaan khidmat ataupun manfaat barangan tersebut tidak ditangguh selepas akad diadakan. Jadi sebab kita sewa barang khas. Jadi tak payah kita tangguh lagi bila-bila. Contohnya, pemilik menyewakan rumahnya untuk disewa pada tahun hadapan, atau dia menawarkan dirinya bahawa dia akan memulakan kerjanya bulan hadapan, atau dia menyewakan keretanya esok, atau ia menyewakan rumahnya selama setahun atau sebulan bermula dari awal bulan hadapan, dan begitulah seterusnya, kecuali jika sewa masa hadapan tersebut membabitkan orang yang sama yang sedang menyewa barang tersebut pada ketika akad tersebut dibuat. Jadi kalau orang ni dah duduk rumah kita, tak apalah kita sambung sewa balik untuk tahun depan. Tak apa, sebab dia sambung dah. Jadi kalau dia nak akad dengan orang lain tak boleh. Kerana boleh jadi orang itu tak keluar. Boleh jadi barang pasal dia sewa ain, sewa benda tu. Jadi bila sewa benda tu nak sekarang. Dan akad tersebut akan berakhir pada tarikh permulaan akad baru. Jadi kalau orang sama dah. Akad ini sah kerana kedua-dua tempoh tersebut bersambung untuk penyewa yang sama. Seolah-olah penyewa menyewa barang tersebut untuk 2 tempoh dalam satu akad. Jadi kita fahamlah bahawa kalau sewa ain, sewa benda yang tertentu, mesti kena jelas 3 syarat dia buat tadi. Yang pertama sekali, tentukan barang. Yang kedua ada sekali yang ketiga. Yang ketiga boleh serah terus masa tu juga. Jadi kalau yang payah ni, kita pergi kepada cara yang kedua, iaitulah ijaratu zimmatin, sewa jaminan.
Ini lebih senang. Syarat dia apa dia? Ada beberapa syarat juga. Yang pertama, bayaran sewa adalah serta-merta dan diserahkan dalam majlis akad. Ini risiko lain pula ni. Bila sewa akad fi zimmah, kena bayar dulu, baru ambil kemudian. Hak sewa tadi kita nak bayar dulu, bayar kemudian tak apa. Dia lagi pula. Sebab apa? Ini kerana sewa ini ialah jual salam perkhidmatan. Kita dah belajar dalam bab salam dulu, bab tempahan. Bila kita nak tepah benda tak ada, kena bayar duit dulu. Itu dia panggil masalah jual salam pula ni. Jual salam mestilah dilakukan ketika majlis akad. Maka ianya mensyaratkan penangguhan penyerahan bayaran dikira sama seperti tidak menyerahkannya. Jika kedua-dua pihak bersetuju menangguhkan bayaran sewa, akad tersebut tidak sah walaupun ia diserahkan dalam satu majlis. Hukum yang sama jika kedua-dua pihak tidak bersetuju menangguhkan bayaran tetapi penyerahan tidak dilakukan dalam majlis akad. Jadi payah sikit hari ini sebab kena bayar dulu. Hari ini orang nak bayar dulu agak susah, kecuali melalui apa yang dibuat di bank. Jadi kita pergi bayar dulu. Cumanya butai dengan bank itu bayar ke dia. Itu dia panggil akad baik cara tempahan. Yang kedua, syarat yang kedua, barangan yang ditawarkan perkhidmatan itu hendaklah dinyatakan dengan jelas. Jadi sifat barang itu kena jelas. Contohnya, penyewa yang mengadakan akad dengan syarikat pengangkutan supaya menghantarkannya ke sesebuah negara. Kita nak naik ke betul bayar, nak pergi Mekah ni. Pada ketika itu jenis pengangkutan yang akan digunakan perlu dinyatakan dengan jelas. Tak payahlah kita nak sekarang ni kalau kita nak sebut nama kapal terbang mungkin susah. Sebut syarikat MAS kata, syarikat Saudi Airlines, apa-apa nama. Adakah ia menggunakan pengangkutan udara atau laut atau darat? Jadi yang pentingnya kamu ni akan pergi dengan udara. Adakah ia kereta yang besar atau kecil? Adakah ia kereta baru atau lama? Begitulah sifat-sifat lain bergantung kepada kehendak penyewa yang berbeza-beza. Jadi syaratnya akdun fi zimmah ini yang berat sikit kena bayar dulu, dan sifat benda yang nak diakadkan itu mestilah jelas. Itu syarat dia. Kita berpindah kepada hukmul ijarah. Hukum akad sewa ni apa hukumnya? Bila kita buat akad sewa, hukum dia macam mana? Dia kesan dia daripada akad. Sebab satu benda bila kita buat, kesan kepada benda itu apa dia? Apabila akad sewa memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, akad tersebut sah dan segala hukum yang berkaitan, implikasi syarikat akan terpakai sebaik saja akad diadakan. Jadi bila kita lepas akad, maka bertukarlah. Daripada tuai dia jaga, bagi kepada kita. Yang pertama, hak milik penyewa terhadap khidmat yang disewa disahkan dan penyewa berhak menggunakannya. Bila selesai akad sewa rumah orang ni, maka tuai dia kena kosongkan rumah, orang penyewa boleh duduk. Rumah orang buat beratus-ratus ribu, tapi dia sewa kita, duduk lagi kita situ. Dia panggil hak dia dah. Tak boleh tuai dia mari tengok, kuat dia ni duduk rumah aku. Tidur semacam pula tak tahu rumah dia ni. Dia suruh duduk bawah kali. Tak boleh nak cemburu dah lah tu. Pasal dah jadi milik orang dah. Walaupun memang hak kita, tapi kita boleh sewa kepada dia. Jadi tak ada pergi kacang. Tengok kawan naik kereta, siang malam pusing kereta. Dia kita sewa ke dia, ikut dia nak pergi mana apa. Jadi tak boleh lagi pergi tunggu dengan jalan. Puak rang teh. Selu-selu kat kereta saya ni. Boleh sewa apa taruh rumah dia. Jadi itu dia panggil hak tu sudah bertukar. Kerana kita buat akad dah, aku sewa kamu. Kecuali dia buat lebih pada muatan. Kita sewa kereta kita kecil. Tiba-tibanya boboh dalam bronik penuh. Dalam penuh barang. Atas-atas boh lagi. Ni kena sekat. Dia ni bukan sewa kereta, nak beracau kereta lagu ni. Itu dia panggil di luar daripada batasan penggunaan yang sepatutnya. Maka hak tu baru kita boleh larang. Yang kedua, hak milik pemilik sewaan terhadap bayaran sewa, iaitu bayaran bagi perkhidmatan yang diserahkan kepada penyewa pada masa akad. Jadi orang hak menyewa ni boleh ambil kereta, penyewa pula boleh ambil duit. Tak ada, jadi duit dia lagi saja. Masa dia bagi kita sewa. Suatu perkara yang perlu diberikan perhatian dalam soal pemindahan hak milik ini ialah setiap kali masa berjalan dan barangan yang disewa masih di tangan penyewa dalam keadaan baik, masa berlalu, tempoh masih ada,
benda tu tak ada usak apa duduk tangan kawan itu. Dia pun guna dengan cara yang baik, tidak lebih pada had. Maka pemilik mengesahkan hak miliknya ke atas bahagian bayaran sewa sebagai timbal balas kepada perkhidmatan yang diberikan dalam tempoh tersebut. Apabila khidmat barang tersebut selesai digunakan atau tempoh yang ditetapkan berakhir, maka pemilik mengesahkan hak miliknya ke atas semua bayaran sewa walaupun barangan yang disewakan tidak digunakan oleh penyewa, dengan syarat ia masih dalam keadaan baik di tangan penyewa. Jadi walaupun orang itu tak guna, kan dia sewa rumah saja, tak duduk, tak ada apa, kita kena ambil sewa. Ini kerana khidmat barang tersebut luput dalam tangan penyewa. Orang ni sewa kereta, tak naik pun dia. Sipai pasal jenis berani nak letak kereta besar depan tangga contoh. Naik tidak? Tak ada apa. Dia tak gerak 10 hari pun sewa jalan. Sebabnya kita tak boleh guna orang kereta tu, jadi hak dia. Ini kerana khidmat barang tersebut luput dalam tangan penyewa. Dengan itu pemilik berhak memperolehi timbal balasnya. Jadi pemilik boleh ambil duit dia lah. Kes ini sama seperti barangan yang rusak dalam tangan pembeli, maka penjual berhak memperolehi barangannya. Jadi orang ini beli, pergi kedai pergi beli barang-barang, tapi dia pergi tak kuat, pom jatuh di tangan dia, maka dia sudah dikira orang itu bertanggungjawab. Jika barang yang disewa rosak selepas sebahagian khidmatnya sahaja yang digunakan. Jadi kalau kita sewa kereta sampai tengah jalan pun macam mana nak buat ni? Setengah jalan dia siap. Maka beberapa perkara perlu dilihat. Kita tengok, kita nak nilai macam mana ni? Tanggungjawab siapa ini? Jika bahagian yang telah digunakan pada kebiasaannya boleh dimanfaatkan, pemilik berhak memperolehi barangan sewa bagi bahagian yang telah digunakan. Jadi walaupun dia sewa sehari, setengah hari pun jadi kita boleh ambil setengah hari lah. Contohnya, jika penyewa menyewa sebuah kereta untuk membawanya ke suatu tempat, lalu kereta ini rosak sebelum tiba ke tempat yang dia nak pergi. Dia nak pergi Kuala Lumpur, siapa di Kuala Kerai mati. Pemilik berhak memperolehi bayaran sewa untuk jarak yang telah dilalui hanya jika penyewa boleh meneruskan perjalanan dari tempat tersebut tanpa perlu susah payah, ataupun penyewa mempunyai urusan tertentu di tempat itu. Tapi kalau kita sampai setengah jalan, payah pula kita, kena nak balik pergi stesen pula, maka tak ada hak tu kereta nak ambil tambah kita, sebab letih kita kena pusing balik. Jika khidmat atau manfaat daripada bahagian yang digunakan biasanya tidak boleh dimanfaatkan, contohnya tempat kereta tersebut rusak biasanya bukan tempat tuju atau sukar untuk meneruskan perjalanan dari tempat tersebut, penuh dalam hutan, pemilik tidak berhak memperolehi walau sedikit pembayaran sewa. Saja dia je bayar sewa tak dapat, bagi kereta lagi kena. Macam mana tak? Kes ini sama seperti barangan yang dijual rusak sebelum diserahkan atau sebelum suatu barangan boleh digunakan khidmatnya sedikit pun atau digunakan sepenuhnya. Jadi bila barang tak boleh nak rusak apa, maka kita hantar balik. Hak milik bagi bayaran sewa disahkan, sama ada bayaran dibuat secara tunai ataupun hutang. Jadi tak apa, saya sewa barang awak ni berhutang, sah. Kerana hutang termasuk dalam salah satu daripada kaedah jual beli yang ada dalam perkara yang dibenarkan. Seperti mana yang dimaklumi, jika akad sewa adalah sewa jaminan, akad zimmah, bayaran sewa tidak boleh ditangguhkan. Kita ingat dah tadi kan, sewa jaminan ini bayaran mesti dulu, malah ia perlu diserahkan dalam majlis akad. Walau bagaimanapun, bagi akad barangan, akad benda ni, jika bayaran sewa telah ditentukan, contohnya jika pemilik menyewakan rumahnya selama setahun dengan kadar dirham-dirham ini, dia tunjuk, aku sewa rumahmu setahun dengan duit ni, dia tunjuk duit dari tangan dia ni, duit berapa ringgit ada ni, merujuk pada mata wang tertentu, atau dibayar dengan permaidani ini, betul dia pikul kapek mari, aku bayar yang kapek ni sewa rumah. Bayaran tersebut perlu dibayar secara tunai serta merta, sebab dia tunjuk ni bayaran dia ni. Dan tidak boleh ditangguhkan kerana pertukaran antara dua barangan tidak boleh ditangguhkan. Jadi barang dengan barang kena tukar selalu, barang dengan uang. Jika bayaran sewa tersebut dalam bentuk jaminan, jaminan pula. Contohnya, pemilik menyewakan rumahnya selama setahun dengan bayaran 2,000. Saya setahun 2,000. Bayaran tersebut boleh dilakukan secara tunai ataupun dikemudiankan.
Ataupun boleh dibayar sebahagian dahulu dan bakinya dibayar kemudian. Macam amalan kita hari ni lah. Sewa bayar bulan ni. Ada orang bayar 3 bulan sekali dah. Ataupun dibayar secara beransur selama beberapa bulan mengikut persetujuan kedua-dua pihak. Jika akad tidak menyatakan mana-mana cara pembayaran, bermakna pembayaran hendak dibuat secara tunai. Mudah ya ke dia. Mana saya bagi sewa rumah ni setahun 1,200. 100 bulan. Kemudian tak buat janji apa-apa. Maka kena bayar sekaligus. Kalau janji setiap bulan sekali, maka jadi bulan ni. Ataupun 2 bulan sekali, itu atas perjanjian. Tapi kalau tak janji apa-apa, dia klik kepada hak asal. Asal dianya setahun 1,200. Itu kaedah dia. Payah juga nak kira tak? Baiklah. Hak kita kita berpindah kepada tajuk yang lain, hak menggunakan perkhidmatan. Seperti mana yang dimaklumi, jika akad sewa telah disahkan, penyewa berhak memiliki khidmat yang ditawarkan. Bolehlah. Oleh barangan yang disewa. Dengan ini, dia berhak menggunakannya. Dia boleh gunalah apa-apa yang disewa tu. Penyewa berhak menggunakan sendiri khidmat tersebut ataupun diserahkan kepada orang lain. Dia boleh duduk sendiri, dia boleh serah ke orang lain. Jika penyewa menyewa sebuah rumah, dia berhak mendiaminya bersama-sama orang lain atau membenarkan orang lain mendiaminya dengan cara pinjaman atau sewa. Mana kita sewa kedai, kita boleh sewa ke orang lain pula. Ini biasa berlaku dah ni. Tempat kita ni. Jika pemilik meletakkan syarat hanya penyewa sahaja yang boleh menggunakan khidmat barangan tersebut, akad tersebut tidak sah. Mana kalau dia kata tak boleh, awak seorang boleh guna, orang lain tak boleh, jadi akad tidak sah. Kes ini sama seperti kes penjual yang menjual sesuatu barangan kepada pembeli dengan syarat pembeli tidak boleh menjualkannya. Saya jual ke awak benda ni, tapi awak jangan jual ke orang lain. Awak tak boleh jual dah. Awak kena pakai sampai bila-bila. Maka jual beli tersebut tidak sah. Kerana dia mempersempitkan benda yang luas. Jadi kalau kita kata dia ni kena duduk, kalau dia tak nak duduk, sedangkan akad dia sudah buat, maka dia berhak sewa ke orang lain. Kalau kita tak boleh pergi ke orang lain, maka dikira akad itu tidak sah. Jadi apa pula cara nak mengesahkan orang lain boleh guna barang kita? Macam mana cara? Syarat-syarat bagi membolehkan khidmat barangan tersebut digunakan oleh orang lain selain penyewa, dia ada syarat, ada cara dia. Tidak kata sepit sampai tak ada buka pintu. Ini kaedah dalam Islam. Dalam Islam ni kaedah dia, satu kaedah yang masyhur dalam fiqh, dia panggil idza daqal amru ittasa'. Apabila benda tersempit, jadi luas. Tapi bila terlalu luas, dia sempit sikit. Jadi kaedah ni mengawal selia. Kita tengok syarat macam mana nak mengesahkan benda ni. Syarat-syarat bagi membolehkan khidmat barangan tersebut digunakan oleh orang lain selain penyewa ialah, yang pertama, orang yang diberikan kebenaran menggunakan barangan yang disewakan itu mestilah seorang yang amanah. Ini syarat dia kena orang itu orang amanah juga. Kalau mari pengkhianat di sini, maka tuan dia berhak tarik balik. Kerana rusak barang dia. Yang kedua, pengguna tersebut mestilah menggunakan barangan tersebut dengan cara yang sama seperti penyewa atau dengan cara yang kurang memberikan kesan yang buruk kepada barangan berbanding penyewa. Jadi lebih kurang, kalau kita pergi sewa pula orang yang kedua ni lebih baik daripada orang asli lagi, orang asal tu, maka itu tidak menjadi kesalahan. Oleh itu, apabila penyewa menyewa sebuah rumah kediaman, dia tidak berhak menyerahkannya kepada orang lain untuk digunakan sebagai premis kilang atau perniagaan. Kita sewa rumah untuk duduk, tiba-tiba kita pergi sewa ke orang lain jadi kilang, tak boleh. Sebab langgar perjanjian. Perjanjian kita ni rumah kediaman. Jadi rumah kediaman tak boleh jadi rumah-rumah kilang ataupun jadi kedai perniagaan. Ataupun jika pemilik menyewakan sebuah kenderaan penumpang, penyewa tidak berhak menyerahkan kepada orang lain yang akan menggunakannya untuk mengangkut barangan. Kereta untuk orang naik, tak boleh buat mengangkut barang atau sebagainya, jika apa yang dilakukan itu boleh memberikan kesan yang buruk kepada kereta tersebut lebih daripada jika ia hanya dinaiki. Maknanya kita tengoklah, lebih daripada hak kereta, penggunaan yang dahsyat sangat, maka orang ini tidak berhak, boleh tarik balik. Ataupun jika pemilik menyewakan selai baju, kita sewa selai baju,
Hari ni banyak orang sewa baju ni. Baju majlis kahwin, baju berapa kahwin. Penyewa tidak berhak menyerahkannya kepada orang lain yang bertubuh lebih besar. Bui sewa kau itu, orang besar bakal cari lah baju. Itu. Begitulah dengan kes yang lain. Bagi sewa lori untuk bawa pasir, dia pergi letak batu hok besar. Penuh kereta. Baik kita tengok pula tajuk lain, al-ijaratul fasidah wa ujratul mithil. Akad yang tidak sah, kita akad tapi kita tak pasti. Rupanya akad kita ni tidak sah. Bagaimana penyelesaiannya? Maka kita kena ambil ujratul mithil, kadar sewa yang sepadan dengan kerja buat. Walaupun dia tidak sah pada asal tadi, tapi taklah bermakna kalau tak sah, tuai barang itu bakal saja ya. Ambil balik barang dia, sewa dia free dah dalam Islam. Tidak menggugurkan hak seorang itu sewenang-wenangnya, tidak sama sekali. Jadi bagaimana nak susah? Kita kena bayar dengan kadar sewa yang misil, yang sepatutnya, yang berpatutan. Kita tengok di sini apa jadi. Dia kata, jika mana-mana syarat akad sewa ini tidak dipenuhi, tak bayar dulu ke, barang bertukar ke, apa jadi akad tersebut tidak sah. Dan penyewa perlu memulangkan semula barangan yang disewa jika dia telah menerimanya. Jadi akad tak sah, maka jadilah. Jika penyewa telah menggunakannya atau berlalu suatu tempoh pada kebiasaannya, penyewa sempat menggunakannya. Boleh jadi dia naik dah, dia guna dah. Penyewa perlu membayar kadar yang sepadan dengan sepenuhnya. Jadi walaupun akad tak sah, penyewa kena bayar juga kadar dia. Sama ada kadar tersebut sama dengan kadar yang ditetapkan atau lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kes ini, kes akadul fasid ni, akad yang rusak ini, bukan adalah jual beli saja tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, dalam perkahwinan apa sama? Dalam perkahwinan, bila orang ni nikah, kahwin, kemudian tidak sah kahwin dia tu. Wali bertukar orang kau, macam mana cara kau, maka akad tu dipanggil akad fasid. Bila akad fasid, perkahwinan itu dibubarkan otomatik, terbubar, gugur, tak payah kata cerai ada. Memang dia terpisah. Jadi apakah kita nak kata budak perempuan ni saja tak dapat apa-apa dia sebab akad dia tidak sedap. Hak dia tu ada, iaitulah mahrul misli, mahar dia tu kena beri sebagaimana orang yang sepatutnya kena beri. Jadi dia tidak menzalimi. Hak dia tu ada. Dan anak dia, kalau jadi anak dua tu, anak dia pun boleh beri kepada kawan. Dia panggil wati subhat berlaku. Ini benda-benda yang begini kita nampak sangat keindahan Islam itu. Dia tidak ihdar, tidak menggugurkan hak orang tanpa sebab. Tengok hal ni tak jadi. Maka bila tak jadi akad ni, tapi hak dia, bayaran dia boleh ambil. Cuma tak boleh teruslah. Kena betul balik akad tu. Kalau tidak, duk main makan haram lagi tadi. Menurut kebanyakan ulama mazhab Hanafi, kadar bayaran sewa sepadan tidak boleh melebihi kadar sewa yang ditetapkan. Kerana kedua-dua belah pihak bersetuju dengan kadar maksimum itu. Jadi dalam kitab kita ni kata boleh. Nak bayar rendah pun boleh, bayar tinggi lebih boleh, bayar hak asal pun boleh. Tapi mazhab Hanafi kata tak, ikut kadar asal yang kita janji dulu. Kerana takut nyaya pula kepada orang yang menyewa. Jika sebahagian daripada khidmat barangan tersebut telah digunakan, kemudian akad tersebut dibatalkan kerana kerosakan barangan tersebut, barang penuh tengah jalan, tak lewat kerja, penyewa perlu membayar kadar sewa sepadan dengan kadar yang telah digunakan tanpa perlu membayar selebihnya. Jadi dia bayarlah setakat yang mana ini dia buat. Jangan pula pergi marah, awak tipu saya ni, barang buruk dipunuh, susah saya tak saya bayar. Itu nyanyi. Sekarang ni banyak berlaku benda-benda yang macam ni. Allahu Akbar. Sama seperti khidmat barangan ialah upah khidmat kerja. Kita kerja, usuh orang kerja tu lu buat benda ni, dia kerja setengah hari demam. Awak tak ada siap ni, esok saya kena upah orang lain pula ni, tak boleh hamba apa-apa. Sial kawan itu setengah hari dia kerja, dah jatuh sakit macam mana, pergi hospital ada dia, kita pula tak bagi gaji 2 kalinya ya. Jadi kita kena beri setakat mana dia buat. Apabila orang yang diupah menyelesaikan seluruh atau sebahagian kerja yang diupah, dia berhak mendapat bayar upah bagi kerja yang telah diselesaikan, sama ada keseluruhan atau sebahagiannya. Tengoklah setakat mana yang dia buat. Dalam kes ini berlaku perbezaan pendapat ulama, sama seperti kes di atas. Boleh tak kita bayar penuh, bayar kurang, bayar atas? Maka kita tengoklah yang menasabah dengan dia. Sewa sepadan, bayaran yang sepatutnya, kadar yang sepatutnya, maksudnya apa? Ialah kadar sewa yang biasanya ditetapkan oleh orang yang berpengalaman, yang sepadan dengan nilai barangan
yang disewa atau kerja yang diupah. Kita tengok siapa dia penilaian tu buat cara adil. Sewa yang ditetapkan ialah kadar sewa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang mengikat akad. Mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada kadar sewa sempadan. Bayaran sewa sempadan diwajibkan bagi akad sewa yang tidak sah kerana akad sewa adalah kontrak jual beli perkhidmatan. Jadi walaupun tidak sah tapi khidmat sudah ada, jika akad ini tidak sah, ia bermakna kadar sewa yang ditetapkan tidak perlu dipatuhi kerana bayaran ini hanya perlu dibayar setelah wujudnya akad. Sedangkan di sini akad tidak wujud. Khidmat di sini sama seperti barang yang dijual. Apabila barangan ini digunakan, ia perlu dibayar gantinya, iaitulah kadar sewa yang sepadan. Jadi kita faham di sini bahawa rusak ke tak rusak akad itu, maka kadar sewa tetap kena buat, cuma penerusan itu perlu dipulih, diakad balik sebagaimana yang sepatutnya. Kita berpindah kepada yang seterusnya, iaitulah tanggungjawab ke atas barang sewaan. Hak ni memang kena faham tu. Dia panggil apa dia tanggungjawab ni? Dhaman al-ainil mustajar. Dhamanul ain, tanggungjawab jaminan orang menyewa tu mesti jaga barang ni sebagaimana barang dia. Jangan kata tak apa barang orang. Allahu akbar. Sewa kereta dekat tak tukar minyak. Maka naik gitu je. Coh lah anjing kau tu. Jadi tak boleh. Kita kena buat macam hak kita. Itu sepatutnya dalam Islam. Barulah kita tu jadi molek. Orang yang memegang barangan sewaan dianggap sebagai pemegang amanah. Orang di rumah kita. Kadang-kadang tuai dia mari dekat Allah. Orang panggil pasien itu nak pergi tengok rumah dia. Dengan sapohnya, dengan bau busuknya ke apa. Ini panggil manusia tak bertanggungjawab lah ke dia. Duduk rumah orang. Dia tanggungjawab apa kita sewa dah. Tak, bukan itu cara dia. Kena buat seperti barang kita. Kalau naik kereta dekat Allah, maknanya fresh. Macam nak gelombor kereta tak. Engkau kereta juga dekat. Dia pecah gear tak ada apa gitu. Oleh itu dia tidak perlu menanggung segala kerosakan atau kecacatan yang berlaku pada barangan tersebut kalau dia jaga dengan amanah. Sama ada ia berlaku ketika khidmat barangan tersebut digunakan sebelum atau selepasnya. Alasannya ialah barangan ini diterima sebagai hak penyewa kerana tidak mungkin khidmat barang ini boleh digunakan oleh penyewa, sedangkan khidmat ialah subjek akad sewa ini. Khidmat tu hak kita sewanya. Jika dia tidak menerimanya atau memegangnya, sebarang kerosakan atau kecacatan pada barangan yang disewa tidak akan ditanggung oleh penyewa selagi mana ia bukan berpunca daripada salah laku atau cuai ketika menggunakannya. Mana dia guna dengan betul. Contohnya, apabila penyewa menyewa sebuah rumah kediaman dan dia mendiaminya, dia duduk situ. Rumah ini kemudiannya terbakar. Nasallallahu salam, minta selamat itu. Berpunca daripada alat memasak yang biasa digunakan dalam rumah dan bukan kerana kecuaian. Dia memang guna apa dia punya puyuk dia tu, rice cooker dia tu hak molek, tak ada masalah. Dia punya pelak dia pun okey, tidak kata pergi sambung tak terkalu, maka dia apa jadi ni? Dalam keadaan ini penyewa tidak perlu bertanggungjawab dengan sebarang kerosakan akibat kebakaran tersebut. Jadi tak ada apa lah dia. Dia saja juga tuan rumah pun saja dua-dua. Namun demikian, jika kebakaran berlaku bukan disebabkan oleh apa yang biasa berlaku dalam rumah kediaman. Contohnya penyewa membuat pembakaran untuk perusahaan besi atau sebagainya. Yang dibakar dalam rumah. Dalam keadaan ini penyewa perlu bertanggungjawab kerana dia menyalahgunakan rumah tersebut lain daripada tujuan asal penyewaan. Ni rumah kena buat. Demikian juga jika kebakaran berlaku disebabkan oleh kecuaian. Contohnya penyewa membiarkan api menyala ketika tidur hingga menyebabkan kebakaran. Tak tutup api. Penyewa perlu bertanggungjawab akan segala kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran tersebut kerana dia cuai dengan membiarkan api menyala ketika tidur. Malah bahkan kecuaian dilakukan itu jarang dilakukan oleh orang ramai dan bercanggah dengan perintah syarak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Nabi kita bagi pesanan, jangan kamu biarkan api di rumah kamu ketika kamu tidur. Jangan. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pesan suruh tutup padam api, tutup bekas makanan kita waktu malam, tutup. Jadi semua tutup bekas air. Kerana apa? Kerana api ni bila kita tidur boleh jadi dia nyala besar, bakar rumah. Bekas makanan kalau kita tak tutup boleh jadi mari hayawan-hayawan yang melata ni malam-malam
cari tempat sejuk, masuk dalam air, kita pergi minum esok, jawabnya innalillah lah kita. Masuk dalam perut. Itu dia panggil taujihat nabawiyah. Pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup teliti, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jangan kita rasa Islam ni tak cukup lagi. Jangan. Kita nak pakar sangat. Hari ni orang duk sibuk dengan 5S. Sisih, susu, gapo dia. Hak mari daripada mana? Mari daripada Jepun. Seolah-olah tak ada dalam Islam sisih, susu tak ada. Jadi kita letih bila terlalu ikut sangat. Itu ni cara orang lain ni, jadi kita akan keletihan kerana kita tinggal bagai kita sendiri. Suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang kebakaran yang berlaku di rumah sebuah keluarga di Madinah pada waktu malam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum." Sudah Nabi kita bagi nasihat. Api adalah musuh kamu. Musuh dunia, musuh akhirat. Kalau dia besar, bakar orang. Akhirat, bakar orang neraka. Na'udzubillah. Lagi dahsyat. Oleh itu, apabila kamu tidur, padamkanlah ia. Hadis Bukhari. Termasuklah jika kebakaran tersebut berpunca kerana membiarkan punca kebakaran berada di tangan kanak-kanak atau yang seumpama dengan mereka. Suruh anak kita main api dari rumah. Hari ni pula main mercun. Allahu Akbar. Mercun ni tak tahu mari mana. Habis ya Ramadan, tak ada dah dia pun. Balo akhir zaman nanti. Main pula tu bulan Ramadan, orang duk terawih, dia duk berdeh. Lepas Ramadan tak berdeh pula tu. Gila berdeh ni pasal-pasal malam ni baru cari kerja dah. Dia nak kacau orang duk ibadat, nak kacau orang. Syaitan ni cerdik sungguh tuan-tuan. Cerdik tak cerdik syaitan? Cerdik, dia tahu dah dia cuti, boleh puasa cuti, petai lagi dia siap dah. Perancangan siap dah buat. Buat mari berdeh lah, aku tak ada dah. Pokokmu pula mereka berdeh, kacau orang duk semaya sekarang. Tu imam semaya sekarang apa gelegak panas. Marah nak marah kebodohan ni tengah duk semaya. Jadi mengganggu. Ganggu tak ganggu? Hari ni aman ada bunyi berdeh, sebutir dua ada, tapi maknanya tak ada gangguan yang sedemikian. Begitu juga dengan semua kerosakan pada barangan sewaan yang berpunca akibat salah guna. Contohnya penyewa menyewa sebuah kereta penumpang dan dia memandu laju di jalan yang sibuk atau jalan yang tidak elok hingga akan berlaku kerosakan. Berlaku kerosakan ke mari surat samai polis ke. Surat samai kuat sekarang ni jangan main. Jawab dia. Jadi macam-macam cerita tak. Jadi kena bayarlah tu dia tu. Begitu juga jika penyewa cuai menjaga barangan sewaan. Tak jaga molek, tinggal sewa motosikal tinggal tepi jalan, tak koci, yang akak orang. Contohnya penyewa meletakkan barang tersebut di tempat yang tidak sesuai, seperti meletakkan kereta di tengah jalan atau di tempat yang tidak selamat tanpa pengawalan. Dalam keadaan ini, penyewa perlu bertanggungjawab dengan semua barang perkara yang berlaku ke atas barangan sewaan. Namun jika penyewa meletakkan barangan sewaan tersebut di kawasan yang selamat, seperti yang biasa dilakukan oleh orang ramai, kemudian berlaku sesuatu ke atas barangan tersebut, penyewa tidak perlu bertanggungjawab ke atas barangan itu. Jadi kalau semua benda kena buat belaka, jadi beratlah dia dipanggil di luar tanggungjawab dia, maka itu orang panggil di luar batasan kemampuan manusia. Tapi kalau dia cuai, maka dia kena bertanggungjawab. Pasal apa mu cuai? Kita serah, bukan kita serah suruh dia letak koseh. Begitu juga penyewa perlu bertanggungjawab jika dia menggunakan barangan sewaan di luar tempoh sewaan. Habis masa, duduk lagi. Buat berjalan lagi. Atau dia tidak menggunakannya, tetapi tidak menyerahkannya semula kepada pemiliknya. Masa akad habis. Tapi dia tak pergi hantar kereta tu ketua dia. Kena curi masa tu. Dia kata, di luar kawalan saya. Selagi tak serah balik, tak masuk dalam hauzah, dalam pemilikan, dalam tangan pemilik dia, maka orang itu masih bertanggungjawab. Kalau kita tak mau tanggungjawab cepat, hantar cepat bagi-bagi orang. Ini masalah kita hari ni. Masa nak nyewa, nak pinjam benda-benda, Allah pandai sungguh. Kalau tak pandainya bila? Waktu nak hantar, tak pandai. Kadang-kadang tu dia mari minta 4 kali, tak hantar lagi. Beres tak lagi. Ingat orang marilah. Tak mari. Susah. Kecek dengan orang bahasa jenis. Ingat tak ingat ni panggil ni. Ingat. Bila tanya ingat. Tapi tak ingat. Dalil tak hantar tu, tak ingat. Perangai dia panggil tak? Atau dia tidak menggunakannya tapi tidak menyerahkan semula kepada pemiliknya. Namun jika penyewa tidak menggunakan dan berlaku suatu sebelum sempat dia memulangkannya atau sebelum sempat dia melepaskan hak antaranya dengan pemiliknya, dia tidak perlu bertanggungjawab. Maknanya dalam keadaan itu
proses nak buat tu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Hukum ini disamakan dengan hukum kerosakan sebelum tempoh sewa tamat, kerana ketika itu dia tidak bertanggungjawab. Dia panggil istishabul asli, ambil kepada hak asal. Kita akan berpindah kepada tajuk yang seterusnya insya-Allah taala, iaitu dhamanul ajir, tanggungjawab orang upahan. Nah, jadi orang upahan ni apa pula tanggungjawab dia terhadap kerja-kerja yang dia buat, insya-Allah. Kita akan sambung bincang kita dalam perbincangan yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.